So basically formula nak mengawal perbelanjaan ni formula pengurusan kewangan ni simple je lah. Dia ada pendapatan, tolak perbelanjaan bersamaan dengan simpanan ataupun baki kita lah. So kita nak bincangkan formula hari ini ataupun kami nak share lah pengalaman kami sendiri macam mana kami tingkatkan pendapatan dan dalam masa yang sama kita kawal perbelanjaan. So mungkin Kori, kau boleh ceritakan dulu pengalaman kau mendepani kos sara hidup lah. Kau dah bekerja dalam berapa tahun? 5 tahun ada? 10 tahun. 10 tahun eh? Oh lama dah tua lah. So okay, 2013 dah bekerja 10 tahun. So of course dah rasalah peningkatan tu walaupun tidak terlalu ketara. Contoh macam kalau aku masa aku bekerja dulu, RM5 tu boleh lagi lah, boleh cari lagi untuk makan tengah hari. Tapi sekarang almost impossible lah. Ada sangat rare lah. Satu daripada 100 kedai kot yang boleh makan RM5. Ini dekat Kuala Lumpur lah. Kalau di negeri lain mungkin berbeza. So macam kau mungkin dah melalui peningkatan kos sara hidup sepanjang 10 tahun bekerja. Daripada sudut kau, macam mana kau menguruskan peningkatan ni dari segi mengawal perbelanjaan kau sendiri? Okay. Apa yang kau buat lah? Alright, thank you Kausa. So terlebih dahulu terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kami untuk podcast 6 angka. Episod yang ke berapa? 4, 5 kita? Lupa dah aku. 5 ke pastinya? 5, okay. So Alhamdulillah kita dah ambil sebulan dah kita buat podcast ni. Alhamdulillah setiap minggu kita update lah. So untuk minggu ni kita nak bincangkan pasal kos sara hidup. Itu yang pertama. Dan keduanya nak mendepani kos sara hidup. Salah satunya lah dengan cara menambah pendapatan. InsyaAllah kita akan masuk sebentar lagi. Tapi sebelum nak masuk ke topik macam mana aku urus kos sara hidup apa berbagai tadi, aku nak tekankan pasal satu perkara tentang kos sara hidup. Dekat depan aku ni ada satu berita berkenaan dengan rakyat UK mengadu ataupun mengeluh tentang kenaikan kos sara hidup yang agak tinggi lah dekat United Kingdom sendiri, terutamanya pada tahun 2021 dan juga 2022. 2021 dan 2022 dekat UK ada kenaikan yang sangat tinggi, paling tinggi dalam tempoh 41 tahun. Okay? Dan kenaikannya adalah setinggi 7.9% inflasi Jun 2023. Inilah 2-3 bulan yang lepas tadi kan. Memang agak tinggi lah. Dan kalau kita boleh tengok, sama juga dekat Malaysia pun 2021, 2022 kita menghadapi kos sara hidup yang agak tinggi. Dekat US pun sebenarnya sama juga. Kalau kita boleh tengoklah, tak ada negara yang dia boleh kata, hidup dekat negara kami murah. Tak ada. Even kita lah, katakanlah ramai dalam kalangan kita ni yang pergi ke Indonesia kan. Kita pergi Indonesia, kita berjalan, kita kata, barang-barang dekat Indonesia murah lah. Tapi kalau kita berborak, bersembang dengan penduduk Indonesia sendiri, dia tak kata barang dia orang murah. Dia akan kata barang dia orang mahal. Jadi realiti yang berlaku dalam hidup di mana-mana negara sekalipun adalah barang memang jarang murah. Jaranglah orang kata barang ni murah. Tak pernah lagi tengok, tadi saya pergi pasar raya murah betul semua benda. Itu benda rare lah orang kata kan. In fact, ada satu artikel yang menarik dekat sini kalau kita boleh bacalah dari Shipit ni. Dia buat perbandingan di antara US dengan UK. Biasalah dua negara ini dua-dua tak nak kalah dan US claim dia adalah pemenang. Dia lebih murah segala-galanya berbanding dengan UK. Sedangkan kita semua tahu dekat US kos perubatan dia sangat tinggi. So itu dekat luar negara dan of course lah kalau kita tengok 2021 2022 dia termasuk juga dengan external factor. Contohnya macam perang Ukraine Rusia, berlakunya shortage di mana kita punya gandum semualah tersekat satu dunia. Kemudian lepas PKP yang lepas lockdown, China punya barang susah nak keluar. So ada berlakunya shortage, ada berlakunya pengurangan lah dari segi supply, terutamanya berkaitan dengan kapal-kapal. So ini semua pun mengakibatkan juga kita punya kos sara hidup dan juga barang-barang naik harga. So ini benda-benda yang ada dekat luar negara. So balik semula ke dalam negara kita, Malaysia ni, kita tak boleh lari dari benda-benda macam ni. Kita alhamdulillah ada sedikit lah kelonggaran yang dikeluarkan ataupun yang digunakan oleh kerajaan, di mana subsidi, ada beberapa subsidi lah benda-benda yang penting kita dah subsidize kan. Tapi pokok pangkalnya adalah jarang kita boleh katakan barang-barang murah dalam hidup ni dan dalam mana-mana negara pun. Itu kita bandingkan antara Malaysia dengan negara lain pada tahun yang sama. Kita cuba bandingkan Malaysia dengan Malaysia pada tahun-tahun sudah. Kita balik semula pada zaman-zaman P.Ramlee. Kita tengok cerita-cerita P.Ramlee. Kalau nak beli bawang tu kan, cerita Alibaba punya lapuk tu. Nak beli bawang tak ada duit pun kena pinjam. Dengan Kasim Baba tadi kan.
Sebab apa? Sebab memang ada masalah di mana kita punya harga barang tu mungkinlah ada sedikit kekangan ataupun ada sedikit harga yang naik yang mana kita kena spend tadi. So tengok jugalah cerita, kalau boleh tengok cerita apa nama ni, siapa nama Ali Setan tu yang berlakon tu kan. Dia boleh apa nama Allahumakbar, arwah. Ha? Ro'o ke? Bukan. Tak, yang tahun cerita 80-an tu. Yang mana dia bawa kawan-kawan dia makan dekat KFC. Masa zaman tu kalau tengok KFC ni memang mewah sangat lah. Okay. Ni apa nama pergi makan KFC, makan KFC ayam pun dalam pinggan, ada waiter ambil order tadi kan. Tapi pada tahun tersebut tengok harga KFC lebih kurang dalam 3-4 ringgit, kita rasa macam murahnya dulu kan. Sedangkan pada waktu tu aku jejak kan. Arwah Ali Setan tu, lupa dah apa nama dia tadi . So zaman tu pergi makan KFC pun adalah satu benda yang sangat mahal. Dan kalau kita boleh tengok sampai ke hari ni makan KFC adalah satu benda yang mahal. Okay. Tadi kalau saya tanya macam mana aku sendiri mendepanilah ataupun menghadapi cabaran kos sara hidupnya. Yes, dulu RM4.99 KFC snack plate. Ni Kak Vidya kita kongsi. Mungkin zaman-zaman Kak Vidya kita, zaman-zaman dulu KFC snack plate ni RM4.99. Sekarang ni dah dekat RM20 dah. Ada perbezaan sekitar 4 kali ganda berbanding dengan 40 tahun lepas. Dan itu sebenarnya mengikut apa yang standard sebenarnya. Standard dia adalah setiap 10 tahun barang akan naik harga kurang lebih dalam double. So kalau aku boleh bandingkan dengan aku sendiri masa start kerja kalau aku boleh ingat dalam 10 tahun lepas masa aku start kerja, mana masa aku tulis buku yang pertama ni dulu Kak Vidya ni dulu manager KFC, eloklah dia pun tahu harga tadi, okey. So kalau saya boleh kongsikan 10 tahun lepas masa saya kongsi buku ni, masa saya tulis buku ni tadi buku ni saya tulis dengan satu harga yang dalam saya tak sedar, satu harga yang saya jadikan sebagai perbandingan. Ketika saya tulis buku ni degree lah, lebih kurang diploma, degree dan kerja yang pertama. Masa diploma, secawan Starbucks berharga RM8. Masa ni memang mahal gila lah. RM8 di secawan Starbucks ni bila tengok kawan-kawan minum macam, masuk gila kau, kaya gila kau. Hari ni betul kalau kita tengok RM8 Starbucks ni murah lah. Tapi 10-15 tahun lepas RM8 ni sangat mahal. Masa buku ni ditulis, dah siap, 2014-2015, masa dah setahun 2 kerja, harga secawan Starbucks kurang lebih dalam RM10 ke RM12. Dan 10 tahun kemudian pada hari ini, harga secawan Starbucks adalah kurang lebih dalam 18 ke 20. So kalau kita nampak kenaikan harga tu sentiasa berlaku. Tapi inilah sebenarnya benda-benda yang di luar kawal ini tadi, benda yang memang kita jangan terlalu fokus sangat. Thank you terjemahkan. Okay, thank you juga. Okay, nanti kawan-kawan boleh tolong bacakan komen ini, okay. So kalau kita tengok benda-benda yang semua kita ceritakan tadi, semuanya adalah benda-benda yang di luar kawalan. Kita nak tengok Ukraine gaduh dengan Rusianya, kita nak tengok kos sara hidupnya, China semua. Itu semua bukan kerja kita. Kerja kita adalah fokus apa yang kita boleh kawal. Jadi antara benda yang kita boleh kawal adalah cara kita memilih untuk membeli apa. Sebagai contoh, bila saya bandingkan tadi kawan-kawan boleh beli Starbucks secawan RM8. Itu aku jadikan sebagai satu sandaran ataupun aku jadikan sebagai satu benchmark yang mana secawan Starbucks sebenarnya bersamaan dengan harga sehari makan. Kalau kita boleh kalau kita boleh bandingkan masa harga secawan Starbucks bersamaan dengan RM8, pada waktu tu kita boleh makan satu hari RM8. Katakanlah kawan breakfast, dulu breakfast dalam RM2 kan. Makan dekat kafe RM2. Gema suara Okey. Gema suara tak apa, jangan gema takbir di pagi raya. Okey, suara okey ke? Suara okey semua Alright, Cun. Kita sambung sikit lagi. Okey. So pada waktu tu kalau secawan Starbucks berharga RM8, okey. Secawan Starbucks RM8 ni sebenarnya bersamaan dengan satu hari punya perbelanjaan. Kemudian masa saya start kerja, satu cawan Starbucks berharga kurang lebih dalam RM10 ke RM12. Sama juga, kita boleh hidup dengan RM10 ke RM12 untuk satu hari perbelanjaan. 10 tahun kemudian, pada 2023 ni, untuk rekod lah, mana tahu ada orang tengok video YouTube kita ni tahun 2020, 2030 ke nanti 2023 ni, secawan Starbucks berharga RM18 ke RM20 satu cawan. Dan itulah sebenarnya benchmark ataupun tanda aras yang munasabah untuk seorang makan. Jadi yang kita boleh kawal bukannya harga Starbucks. Yang kita boleh kawal adalah RM20 yang kita ada pada hari ini, apa yang kita nak buat pilihan. Okay? Jadi aku nak balik semula soalan ni kepada Kausar. Kalau kau ada RM20 setiap hari, macam mana biasanya kau uruskan duit kau? Alright.
Okay, so kalau aku jawab dulu soalan kau and then Boleh. aku akan pergi kepada beberapa point lah. Ada beberapa point yang menarik tadi. So kalau hari inilah RM20 tu, memang secara hariannya aku belanja memang tak lebih RM20 lah. Itu untuk makan sahaja. Sebab aku asingkan cara aku mengasingkan perbelanjaan. Of course ada bulanan, ada mingguan dan ada harian lah. So bulanan ni benda-benda yang komitmen yang besar. Macam kita bayar takaful, bayar kereta, bayar rumah, bayar tas anak. And then mingguan ni macam minyak, Tashengo. And then harian lebih kepada mostly makan lah. Aku rasa tak ada belanja benda lain sangat. Memang belanja makan je. So memang belanja makan aku tak lebih daripada RM20 sehari. Sebab apa? Sebab kebiasaannya kalau breakfast biasanya wife aku belanja. So dah jimat sikit ke situ. Kalau tengah hari aku makan seorang lah. Sometimes keluar dengan wife. Tapi kalau malam memang biasanya masak. So dekat situ memang RM20 tu memang apa tak lebih lah, sebab aku memang sangat-sangat jarang makan di luar kecuali breakfast. Yang harian ni kalau aku makan luar biasanya breakfast je. Sebab breakfast ni kira macam waktu yang aku dah hantar anak aku pergi taska. So waktu berdua lah bersama isteri kan, yang personal sikit kan. So waktu lain memang aku jarang-jarang sangat makan luar. Satu sebab tak sempat lah, malam biasa nak buat kerja apa semua. Siang lah mungkin aku makan luar, tapi aku makan seorang. So makan seorang dan makan dekat area rumah. Dan aku makan luar, aku tak makan sebab aku bukan duduk di, biasanya kalau duduk di tengah KL makan luar akan mahal lah. Cumanya aku duduk dekat Gombak ni, banyak je gerai-gerai yang murah. Gerai-gerai yang makan bawah RM10 sekali makan. So memang kalau RM20 tu memang jarang lebih lah. Biasanya aku peruntukkan maksimum RM200 cash. Cash ni memang aku gunakan untuk belanja harian lah. Aku keluar setiap minggu RM200. So itu yang belanja harian lah. So berbalik kepada beberapa perkara yang kau ceritakan tadi. First aku nak sentuh adalah kau membandingkan macam tadi RM8 Starbucks bersamaan sehari gaji bekerja. Betul? Betul. So pada aku ini satu konsep yang bagus lah. Kita melihat perbelanjaan kita. Okay, contohlah kita belanja, kita ambil yang besar sikit. Kita nak beli iPhone 5,000. Betul? Betul harga iPhone 5,000? Aku tak pernah beli iPhone baru. Ada. Adalah dalam lebih kurang 5,000 kan. So tu ada orang komen, Syafiq kata nasi goreng Cina RM6 di Kelang. Paling murah dah tu nasi goreng. Memang murah lah tu nasi goreng Cina RM6. Macam kat tempat aku ni kalau malam dalam RM7, RM6.5. Lebih kurang lah. So kalau makan seorang, bungkus. Lepas tu dia lagi satu tips dia minum air kosong. Dia yang akan buat mahal sikit dia bila kita minum air manis lah. Tambah teh ais ke, Neslo ais ke, dah RM3-4. Betul? So itu tips lah kalau nak makan kat luar. Kurangkan minum air manis lah, banyakkan minum air kosong. Lagipun bagus lah untuk kesihatan kan. So berbalik pada tadi, konsep duit sama dengan masa. So katakan kita nak beli satu iPhone, harga dia RM5,000. Gaji sebulan kita RM2,500. So RM2,500 ni berapa jam kita perlu bekerja untuk dapat RM2,500? Basically lebih kurang 22 hari darab 8 jam. Berapa tu 22 darab 8? Berapa korang? Dalam 22, 8, 16, 2, 100, berapa? 160 lebih ke? Jam. Betul tak? Jam. So lebih kurang lah. 16, 176. 176. So 176 jam kita kena bekerja. Itu sebulan gaji RM2,500. 186. 186. So kalau kita gaji RM2,500 nak beli iPhone harga RM5,000, tak kisahlah walaupun kita ambil payment plan yang bayar 200 bulan-bulan, still sebenarnya kita perlu bekerja selama 2 bulan untuk dapat iPhone tu. So 186 jam kali 2 berapa tu? 186 lebih kurang 352, betul? 352 jam nilai masa kita untuk mendapatkan satu iPhone. So bila kita berfikir macam ni, kita akan rasa macam, berbaloi ke aku habiskan 350 jam untuk dapatkan satu iPhone. So kita akan fikir banyak kali lah. So kalau untuk kita mampulah, kalau nak juga beli iPhone tu, maknanya kita kena tingkatkan pendapatan kita lah. So bila kita berfikir perbelanjaan, dan lebih-lebih perbelanjaan yang besar lah. Kalau nasi goreng nak kira gaji juga susah lah kan. Ni perbelanjaan yang besar. Kita kira berapa banyak masa, instead of kita tengok berapa banyak duit yang kita perlu keluarkan, berapa banyak masa yang kita dah habiskan untuk dapatkan barang tersebut. So kita boleh fikir sendiri, berbaloi tak? Aku kerja 350 jam untuk dapatkan sebiji iPhone. So kalau tanya aku, tak berbaloi lah. Kalau kau Kori baloi tak? 350 jam kau kerja dapat satu iPhone.
Kalau aku lebih tengok pada macam ni. Kadang-kadang kita tak boleh nak gambar ataupun nak bayangkan kita kerja beratus jam untuk dapat iPhone. Aku lebih suka tengok macam tadilah kawan kita dikongsikan dengan RM10 dia beli nasi goreng Cina. Untuk aku kalau RM10 pun kita tak mampu nak urus dengan baik, kita akan ada kesukaran untuk uruskan 100. Kalau 100 pun tak mampu nak uruskan, kita ada kesukaran untuk uruskan 1000. Dan kalau 1000 pun ada kesukaran untuk diuruskan, kita akan ada kesukaran untuk uruskan 5000. Jadi hal nak beli iPhone ni mahal ke murah apa semua, nilai dia bukannya pada iPhone tu. Nilai dia pada RM5 yang ada dalam poket kita. Contohnya tadi kan, kita ada RM10 je sehari. Tapi keputusan kewangan kita ataupun kita ada RM20 sehari. Kita memilih, kita buat keputusan kewangan untuk minum secawan Starbucks. Yang mana air tu habis dalam masa sejam je. Dan dia tak mengenyangkan sepanjang hari. Ini Gori cakap bergema, suara double. Alamak, macam mana aku. Okay, sekarang dah okey tak? Cuba kau cakap Gori. Okay, cuba testing. Adakah suara masih bergema? Okay. Aku rasa okey. Sebab tadi aku tengok ada naik detect mic aku. Sorry. Oh ya ke? Okay, Syafiq Darwish cuba komen. Adakah suara saya makin... Okay, cun. Okay, suara aku harapnya dah okey tadi. Okay. So balik semula pada cerita tadi ya. So sebelum aku nak tengok kepada orang yang membeli iPhone tadi dia punya kefahaman ataupun dia punya appreciation of money, dia punya penghargaan kepada wang ringgit ni, adakah dia betul-betul menghargai setiap ringgit yang dia dapat ni? Dia bukannya datang dengan iPhone terus RM5, tidak. iPhone terus RM5,000. Dia datang dengan RM5 yang dia ada, RM10 yang dia ada, RM20 yang dia ada. Kalau RM20 yang sepatutnya sehari dia boleh gunakan untuk makan, tapi dia memilih untuk minum secawan Starbucks yang mana boleh habis dalam tempoh setengah jam, dan lepas tu dia mungkin akan jadi lapar. So dekat situ dia ada kekurangan ataupun dia akan ada lack of understanding. Dia kurang faham tentang wang. Dia ada gema semula. Alamak, sekejap okey. Sekarang okey tak? Cuba kau cakap Gori. Sekejap. Testing. Check mic 1 2 3. Aku risau pada okey. Aku sabar teman-teman, biasalah ni. Benda-benda technical error ni kita kena adjust sebaik mungkin. Alright, ngam. Oh lama, tinggi tu. Benda boleh buat, kita buat. Okay. Oops. Alright, okay. Aku rasa macam okay kot. Okay tak? Yes. Ada dua, betul. Kita ada dua device on. Satu dekat Zoom, sebab apa kita sekarang sedang buat rakaman untuk kita punya podcast 6 angka. So kita ada rakaman juga dekat Zoom. Alright, okay. So adakah suara getting better? Adakah okay suara saya? So kalau okay boleh komen. Host gema sikit. Akulah tu host. Okay. So adakah suara saya dah okay? Ataupun makin better ataupun makin kurang? Aku rasa kau kena slowkan satu lagi kau punya ni. Kau punya volume satu Kausar. Sebab apa tak nak gema sangat. Aku try jauhkan sikit. Okay kot. Alright. Okay. Disconnect. Okay, no. Alright. Kausar gema. Okay. Alright, testing. Adakah suara masih okay ataupun adakah suara getting okay? Kausar kena off mic. Sekejap kita test. Kau pakai mic dekat ni dekat mic badan Tak apa. Aku off mic. Okay. Sekarang okay ke? Cuba kau. Alright, okay. Sekarang okay tak? Kita punya suara. So cuba komen. Alright, okay. So testing. Check mic 1 2 3. Adakah suara kami sudah okay? Adakah suara kami masih bergema? Yang mana yang dekat. Alright, ngam dah normal Okay, cun. Baik. Sorry, kita sambung semula Tadi saya cerita tentang RM20 yang kita ada. Oh, gema juga. Okay, tak apa. Yeah. Sambil kita adjust dengan kita punya technical issue. Sambil-sambil tu kita sambung lah. Kalau tak terlalu lama pula kita tunggu nanti, okay? So saya sambung sikit boleh Kausar dah okay, host belum? Oh, aku yang belum. Okay, testing. Check mic 1 2 3. Testing. Check mic 1 2 3. Macam mana aku nak buat Okay. Sekejap. Gema lagi ke Gori? Kausar dah okay, Gori je gema Aku tak dengar suara aku. Testing. Check mic 1 2 3. Tinggi sangat pula. Okay, macam dah okay. Alright, okay. Cun. Okay. So sorry. Harap halal atas technical issue yang berlaku sebentar tadi. Okay, kita sambung sikit lagi. So sebelum kita nak cerita pasal kita punya iPhone yang ada kita nak
kita nak belanjakan iPhone, sama ada harga iPhone tu RM5,000 ke RM4,000 ke. So sebelum nak ada kefahaman tentang perbelanjaan duit yang besar-besar tadi, selalu saya tekankan tentang menghargai RM1 yang ada dalam poket kita. Sebab kita nak mula benda yang besar, tak boleh. Kita kena mula dengan benda yang kecil. Contohnya, orang yang nak berlari maraton 42.1 km tadi kan, 42.195 km kan. Nak lari 40 km, tak boleh terus kedah. Dia kena bermula dengan lari half marathon 21 km. Nak lari half marathon 21 km, dia kena bermula dengan 10 km. Nak lari 10 km, kena lari 5 km dulu. Dan sebelum lari 5 km, kita kena tengok macam mana kita lari 1 km. Kalau 1 km lari pun pancit, 42 km tak lepas lah. Full marathon tak lepas. So sama juga dalam konteks kewangan. Nak uruskan, nak buat keputusan, nak beli phone yang berapa harga tadi. Kalau RM5,000 pun kita susah hati, jangan katalah nak beli phone RM5,000. Kalau RM5 yang ada dalam poket pun salah buat keputusan, tak jadi. Kita sepanjang hari lapar kan. Tak makan sepanjang hari. Kemudian nampak kalau RM5 mungkin lah boleh dapat air boba ke apa kan. Bubble tea ke mana-mana tepi jalan tadi. Nampak terus beli-beli. Sedangkan RM5 ni boleh bantu untuk kita makan nasi. Okay. So itu. Sama juga dengan konsep kita balik pada konsep Starbucks tadi ya. RM20 yang ada depan mata. Kalau RM20 ni sepatutnya kita boleh pecahkan. Dekat sini sebenarnya kita belajar tentang pecahan. Dari RM20 ni, 10%, RM2 kita gunakan untuk simpan. RM18 baki, 90% kita gunakan untuk belanja. Dari belanja ni berapa kita gunakan untuk makan, berapa kita gunakan untuk minum, berapa lama kita nak makan sepanjang hari. Kalau ini pun kita ada sedikit kegagalan untuk kita menguruskan, kita terus bantai minum Starbucks tadi, macam mana kita nak buat keputusan yang lagi besar. Tadi RM20, susah betul. Kemudian kita nak beli benda yang 200. 200 ni biasanya dalam seluar baju lah. Nak beli seluar baju, sepatutnya kita boleh dapatkan benda yang bermanfaat, tapi sebabkan kita ada kegagalan untuk memahami konteks kewangan ataupun harga ataupun nilai duit yang ada dalam poket kita, 200 kita buat untuk bayar bil telefon bulan-bulan. Bil telefon ada RM30-40 je, tapi sebabkan tak tahu macam mana nak menilai betul-betul wang yang ada. So 200 gagal, bila pergi ke 2,000 pun sama juga. Kita sedang memerlukan phone yang biasa je. Kita nak main WhatsApp, tengok TikTok. Yalah benda-benda yang biasa je lah kan. Tak adalah sampai tahap jadi content creator pun nak kena ada phone canggih-canggih sangat. Tapi sebabkan tak ada kefahaman tentang nilai wang, RM5,000 keluar phone baru, terus kita bayar. Dan ini sebenarnya akan membawa impak yang paling besar bila mana kita buat keputusan untuk beli kereta dan juga beli rumah satu hari nanti. Okay? Sepatutnya kita boleh beli kereta pada harga RM30-40,000, itu ikut kemampuan kita. Tapi sebab kita tak faham kemampuan kita yang sebenarnya, kita mengikut kehendak yang ada dalam diri tadi, keperluan tak tahu dekat mana, kita beli Honda City, RM100,000, gaji RM2,500. Dan kalau beli rumah, lagi sakit lah. So sebab itu, mula dengan yang kecil-kecil dulu. So bila dekat sini kita boleh faham, barulah ini keputusan kewangan yang mungkin tak affected sangat bila kos sara hidup naik. Bila kos sara hidup naik mendadak, sebagai contoh tahun-tahun sudah kan, naik tiba-tiba mendadak. Sebab apa? Shortage of supply tadi kan. So kita jadi panik. Tak tahu nak uruskan duit macam mana. Sebab duit yang ada dalam tangan tadi tak reti nak uruskan. Kita duk beli apa yang kita nak semata-mata. Tapi bila berlaku je kekangan begini yang berlaku depan mata kita, tak tahu nak pusing ikut mana. So sebab itulah aku merasakan penting untuk kita mula dengan sekecil-kecil alam tadi. Mulalah RM1, RM2, RM10. InsyaAllah itu boleh membantu untuk kita buat keputusan yang lebih besar nanti. Okay, betul-betul. So macam konsep belajar urus yang kecil dulu and then baru belajar urus yang besar. Benda yang sama kita boleh apply juga untuk kita mencari pendapatan tambahan. So sebelum kita fikir besar-besar nak dapat RM1,000, nak dapat RM3,000 sebulan, maknanya tak kisahlah pendapatan sampingan ataupun daripada bisnes online atau sebagainya, kita kena belajar buat RM10 pertama dulu. Betul. Kalau contohlah kita nak belajar menjual online, belajar buat RM10 dulu. Baru kita, selagi kita tak belajar buat RM10, memang susah untuk kita dapat RM100 pertama, RM1,000 pertama. So konsep yang sama kita boleh apply jugalah. Of course dia punya effort, dia punya skill tu mungkin berbeza nak buat RM100 dengan buat RM1,000. Tapi kalau kita tak boleh buat RM10 pun, memang susahlah kita nak buat RM100. Dia macam contohlah kita nak berlari kan. Kita nak lari 10 km ni, tapi 1 km pun kita tak boleh lari. Macam mana kita nak lari 10 km? Sama juga dalam kita menguruskan wang dan kita mencari pendapatan lah. So cuma nak berbalik, ada satu lagi perkara yang kau sebut tadi adalah tentang perbandingan antara zaman. So macam tadi Kak Vidya ada share KFC snack plate kan, harga RM5 pada zaman dulu.
Dan benda ni dia aku rasa lah sampai bila-bila orang akan keep on comparing hidup dia dengan hidup yang masa lalu. Betul. Orang akan selalu cakap, oh zaman orang yang contohlah orang yang mula bekerja umur zaman 90-an kan, zaman mak ayah kita 80-an ke, dia akan kata okey zaman tu adalah zaman terbaik. Macam kita pula kita akan kata zaman 2000 adalah zaman terbaik. Dan benda ni akan keep on going sampailah bila-bila. Dan benda ni ada diulas dalam buku ni. Buku Psychology of jatuh. Dalam buku Psychology of Money ni. Aku tak ingat bab berapa tapi dia ada cerita tentang perbandingan lah. Semua perkara dalam dunia ni, kekayaan mahal atau murah, benda tu adalah relatif. Relatif ni bermaksud dia bergantung kepada di mana point perbandingan kita. Dia contoh relatif ni dia ada ceritakan tentang seorang pekerja sweatshop di China. Maknanya pekerja kilang lah di China. Kerja kilang kat China bukan yang zaman sekarang lah, mungkin 10 tahun, 15 tahun dulu, memang sangat-sangat teruk. Memang macam boleh kalau orang sini tengok mungkin macam hamba lah kan. Tapi dia kata untuk orang tu, dia cerita yang menceritakan tu ialah anak buah kepada makcik dia lah, makcik dia yang bekerja di kilang tu. Dia kata, tapi untuk makcik dia, itu adalah satu benda yang sangat bahagia pada dia. Walaupun di sisi rakyat Amerika, nampak macam kerja sebagai seorang hamba. Sebab apa? Sebab sebelum tu, dia terlibat, maknanya dia nak cari duit tu, dia perlu menjual maruah diri. So bila dia dapat bekerja di kilang, walaupun macam seorang hamba, itu tetap 10-100 kali ganda lebih baik berbanding hidup dia sebelum itu. Sebab tu semua perkara di dunia ni adalah relatif. Kekayaan, kebahagiaan, dia bergantung kepada apa yang kita bandingkan. Sama juga dengan perbandingan zaman. Dia cerita, okey, contohlah dia bagi Rockefeller. So Rockefeller ni orang yang bapa industri kereta api di Amerika Syarikat. So memang dia sangat-sangat kaya lah. Kalau dekat Malaysia ni mungkin macam Vincent Tan level dia, tapi dia dekat US lagi kaya. So Rockefeller ni hidup tak ingat tahun berapa, dalam 1900 macam tu lah, lebih kurang 80-100 tahun dulu. So dia ni memang sangat kaya pada zaman tersebut. Tapi cuba kita tanya diri kita, adakah kita nak hidup dengan kekayaan dia tu pada zaman dia? Di mana pada zaman dia kita tak ada, basically kita tak ada ubat-ubat macam Panadol pun tak ada lagi rasanya. Tak ada internet masa tu. Internet, even as simple as internet. Nak ke hidup kaya? Memang kaya gila babi, tapi tak ada internet. Tapi tak ada aircon satu. Apa lagi yang tak ada? Banyak tak ada. Nak pergi kedai kena naik kuda. Tak adalah naik kuda, naik kereta lah. Tapi maknanya nak dibandingkan, nak ke kita hidup zaman tu dengan kekayaan yang macam tu? Maknanya hidup orang biasa pada zaman sekarang, orang kebanyakan lah pada zaman sekarang, lebih kaya daripada raja-raja 100 tahun, 200 tahun yang lalu. Hidup kita sebenarnya, hidup kita hari ini, tak tahulah berapa kali ganda, maybe 100 kali ganda, 200 kali ganda lebih baik daripada raja-raja yang hidup pada zaman lampau. Maknanya kita ada akses kepada ubat. Nak beli Panadol berapa, pergi je Speedmart dapat Panadol kan. Orang dulu pening kepala tak tahulah apa yang dia buat kan. Macam-macam cara lah remedy yang diorang ada. Dan bermacam-macam lagi lah. Dia ada, even kalau dia ada buat perbandingan dengan satu tahun berapa tahun 1950 kot di US. Dia tunjuk lah, okay, orang sekarang kan komplain kan, okay, rumah makin mahal, apa semua, tak mampu beli rumah. Tapi hakikatnya rumah zaman sekarang sebenarnya jauh lebih baik ni di US lah. Aku rasa di Malaysia pun tidak terlalu jauh lah perbezaan dia. Rumah zaman sekarang lebih besar dari segi square feet. Maknanya sekarang 1000 square feet. Dulu purata rumah dalam 600 square feet je. Sekarang ada 3 bilik. Dulu rumah biasanya ada 1 bilik je. So sebenarnya kalau dibandingkan secara by zaman, hidup kita sebenarnya lebih baik. Kos sara hidup memang tak nafi. Memang benda tu takkan turun lah. Dia akan sentiasa meningkat. Tapi kualiti hidup, ini just nak bagi perspektif lah. Perspektif yang berbeza untuk semua orang cuba lihat dan pandang. Bila kita buat perbandingan, kita selalu nak kata yang zaman sekarang ni teruk lah, apalah. Of course, memang tak ada zaman yang segala-galanya sempurna. Macam kita pernah bincang dalam podcast sebelum ni, kesempurnaan itu hanya ada di syurga. Benda yang semuanya baik, semuanya indah, itu kat syurga. Sekarang kita hidup di dunia, mesti ada benda yang tak okey, benda yang tak kena lah, yang tak kena dengan hidup kita.
So perbandingan ni, bila kita buat perbandingan, kita kena tengok juga apa yang dah improve sepanjang daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang. Mungkinlah kita kata, okay, zaman mak bapak kita makan murah, kerja senang dapat. Tapi sebenarnya, tak tahulah, kalau tanya aku, peluang untuk buat duit hari ni 100 kali ganda lebih baik daripada zaman bapak aku. Bapak aku kalau nak dapatkan idea bisnes kan, tak payah buat idea bisnes lah. Contohlah dia nak menulis satu artikel kan. Sebab kerja aku antaranya adalah menulis artikel dan menulis skrip. So katakanlah dia nak tulis artikel tentang inflasi. So apa yang dia kena buat? Satu, dia kena beli surat khabar lah. Dan yang kedua, dia kena pergi perpustakaan. Pergi perpustakaan. Pergi perpustakaan, zaman dia mungkinlah dia ada motor ke ataupun dia kena naik bas. And then pergi perpustakaan pun belum tentu ada buku yang dia nak cari pasal artikel yang dia nak tulis. Banding dengan hidup zaman sekarang, kau nak tulis artikel, kau buka laptop, tak payah buka laptop pun tak apa, buka phone, ada internet, terus boleh cari apa sahaja maklumat yang kau ada. Dan daripada skill tu kau boleh jana pendapatan lah. Itu salah satu contoh. Maknanya hidup hari ni sebenarnya lagi mudah nak buat duit berbanding zaman mak bapak kita. Ini pendapat aku lah. Boleh argue lah kalau mungkin ada orang yang ada pendapat berbeza. Tapi memang pada pendapat aku memang hari ini peluang tu terlalu banyak lah untuk orang. Cumanya ada masalah juga bila pilihan ni terlalu banyak. Dia ada buku apa tak ingatlah buku apa dia tulis. Bila pilihan terlalu banyak, kita pula yang pening. Kita macam, kejap nak buat tu, kejap nak buat ni. So itu lebih kepada masalah pengurusan diri kita lah. So pada aku memang kalau ikutkan dari segi perbandingan, yes, kos sara hidup akan sentiasa meningkat. Tapi peluang benda positif yang kita boleh tengok, yang kita boleh ambil adalah peluang yang ada hari ni 100 kali ganda lebih baik daripada zaman mak ayah kita lah. Dan itu yang kalau kita fokus kat situ, dia hidup ni bergantung kepada apa yang kita nak fokuskan, betul? Apa yang kita fokus itulah insya-Allah itu yang kita dapatlah jika diizinkan. So kalau kita nak fokus, pening kepala, kos sara hidup naik, hari-hari fikir meratib benda tu kan. Bising kat kerajaan, dah tukar kerajaan pun bising lagi. So sampai bila pun dia takkan selesailah masalah tu. Tapi kalau kita fokus nak tingkatkan pendapatan, apa kita fikir? Dalam kudrat kita, dalam keupayaan kita, apa yang kita boleh buat untuk improve hidup kita. Kita fokus kat benda tu sebab peluang sangat-sangat banyak hari ni. So kalau bila kita fokus dekat situ, kita dah tak nampak dah isu kos sara hidup naik apa semua. Dia bukanlah bermaksud kita perlu abaikan secara total. Kita tak tengok langsung. Macam aku baca juga, macam tadi aku ada terbaca yang kita bakal mengalami masalah kekurangan beras. Sebab apa? Sebab India nak stop dia punya ekspor. So kan dalam maybe sebab dalam berapa bulan lagi lah, dalam 3 bulan, 6 bulan lebih kurang macam tu, kita akan rasa impact dia. Of course kita akan risau sikit. Tapi kita jangan terlalu fokus kepada benda-benda yang negatif ni. Hidup ni adalah apa yang kita dapat, result yang kita dapat adalah berdasarkan apa yang kita fokus. So start, maknanya kalau kita nak ubah hidup kita, start fokus. Apa yang kita boleh buat untuk improve hidup kita lah. So macam tadi kita dah bincang lah macam mana Gori kawal perbelanjaan, macam mana saya kawal perbelanjaan. So mungkin lepas ni kita boleh masuklah ke topik seterusnya, iaitu macam mana pula kita nak tambah pendapatan kita. So mungkin Gori boleh share pengalaman sepanjang 10 tahun dah bekerja kan. Ada yang kerja makan gaji kan, ada yang kau kerja jadi ejen, ada yang macam aku rasa dah lebih 10 benda kau buat, betul? Betul tak? Alhamdulillah. Yalah, kita pada aku memang umur 20 lah, umur baru grad tak kisahlah. Ada orang sambung degree, ada orang sampai diploma je, ada orang ambil CJ saja, terpulang tak kisah, perjalanan hidup orang berbeza-beza. Tapi pada aku umur muda-muda ni, bawah 35, bawah 40 ni, kau perlu mencuba sebanyak mungkin. Sebab kita tak tahu mana satu kita punya bakat ni ada dekat mana. Kita punya minat ni ada dekat mana. Kita ni cara akulah, macam aku memang aku prefer untuk cuba sebanyak mungkin masa kita tak ada komitmen yang besar. Sebab tu orang muda perlu cuba sebanyak mungkin. Sebab kalau dia gagal, dia hanya perlu fikir tentang diri dia. Kalau macam aku dengan Gori gagal sekarang, Gori kena fikirlah pasal wife dia juga. Macam aku dah ada anak, aku kena fikir kalau aku gagal, anak aku nak makan apa. Kalau dulu tak, masa muda aku hanya fikir, okay, aku ni nak makan apa. Kalau fikir diri sendiri makan nasi dengan telur tak apa. Tapi dah ada anak nak ada susu apa semua kan. So memang kena fikir banyak sikit. So masa muda memang perlu cuba sebanyak mungkin perkara. Sebab
kita hidup ni adalah tentang peluang dan rezeki, dan kita tak tahu rezeki kita ni di mana. Of course Tuhan dah tetapkan rezeki untuk setiap orang tu macam mana, tapi untuk part kita perlu usaha dan kita tak tahu kita punya rezeki tu paling besar tu kat mana. Paling berkat tu kat mana. Kita tak sure, kita tak pasti. So kita kena cuba. Bukannya kita pilih satu terus stick. Macam zaman sekarang memang dah option untuk kita cuba pelbagai perkara tu sangat-sangat luas lah. Zaman bapak kita, bayangkan zaman bapak kita nak kerja, kena ada degree dalam bidang tersebut. Mungkin ada lah orang kerja bidang berbeza, tapi sangat-sangat sikit. Tapi zaman sekarang macam aku tukar career kan, daripada perbankan masuk ke bidang penulisan, and then masuk bidang marketing. Bertukar-tukar career tu tak pakai CJ pun, tak pakai degree pun. So zaman sekarang totally different lah. Kita boleh masuk banyak bidang tanpa perlukan CJ lah, tapi provided kita ada kemahiran lah. So mungkin Gori kau boleh kongsikan pengalaman kau macam mana kau menambah pendapatan lah berdasarkan 10 tahun pengalaman tu. Okay, thank you Kosa. So sebelum kita nak masuk pasal tambah pendapatan ni, mungkin suka aku nak ingatkan kepada kawan-kawan kita yang ada dekat sini. Kita ada Bam Bimbong, thank you John. Kita ada Syafiq Darwish, kita ada Mr. Bani, kita ada Rose Shopping Cart, kita ada Niza, Mizi, Nefo Filia, kita ada Wacak 86, Firdaus semua. So kawan-kawan yang semua ada dalam live kita ni, especially dekat TikTok, apa yang kalian boleh buat? Boleh double tap, boleh like kita punya live ni, sama-sama bantu naikkan like kita menjadi 6,000 like yang pertama, boleh? Kita ada kurang lebih dalam 15 orang, 20 orang. So kalau setiap seorang boleh belanja dalam 30 like, insyaAllah kita akan sampai ke 6,000 like yang pertama. Sebab kita nak ajak kawan-kawan lain juga untuk join kita punya live ni. Bila korang like nanti, dia akan jadi masuk dalam FYP. Okay? So balik semula pada cerita yang dikongsikan oleh Kausa. So kita dah cakap pasal kos hari hidup. Sekarang ni bila kita dah tahu apa yang kita perlu uruskan adalah konteks perbelanjaan kita tadi, merasa cukup dengan apa yang kita ada, kemudian barulah kita boleh nampak apa yang kita nak tambah. Bila kita dah cukup dengan apa yang kita ada, kita akan nampak berapa sebenarnya yang tak cukup lagi. So dekat situ kita nak tambah. Okay? Macam Kausa kongsikan tadi kan. Tahu untuk tambah RM10 yang pertama. Okay? Dari segi bisnes ke ataupun kita punya part time kerja ke. Dan aku suka bercakap tentang kemahiran. Last kali Kausa cakap tadi, yang penting ada kemahiran. Aku orang yang percaya kemahiran lah tempatnya di mana kita akan dibayar dengan hasil. Bila kita dah mula ada kemahiran, dekat situlah kita akan dapat hasil. Contohnya seorang doktor pakar. Doktor pakar dia dibayar gaji dengan tinggi sebab kemahiran dia untuk merawat seseorang. Ronaldo, Messi, dia bukannya dibayar sebab dia orang handsome macam mata, tidak. Dia tak dibayar sebab dia tahu ilmu bermain bola, tidak. Tapi kemahiran dia orang bermain bola tu, itu sebenarnya dibayar tadi, okey? So macam aku, kemahiran aku dibina sikit demi sikit. Sebelum aku start kerja, aku kerja kedai makan. Ini dari form 2 sampai aku umur 20 tahun. Dalam 6 tahun, 8 tahun lah lebih kurang. Kerja kedai makan setiap kali cuti semester. Pada waktu ni sebenarnya aku tak nampak lagi kenapa aku nak kena kerja melainkan setiap jam dapat RM2. Tapi kemahiran yang aku belajar adalah, nombor satu, aku menghargai setiap jam yang aku kerja, aku akan dapat RM2. So sebab itulah aku boleh menjadi orang yang kurang berbelanja benda yang bukan-bukan. Sebab aku tahu betapa susahnya dapat duit. Nak dapat duit RM2 ni kena kerja sejam. So kita dapat duit, kita simpan baik-baik tadi. Okay? Itu yang pertama. Yang keduanya, kerja kedai makan membantu aku untuk ada kemahiran bercakap dengan orang. Sebagai seorang yang agak introvert pada usia mudanya, masa kecil memang aku sangatlah pemalu. Nak bercakap dengan orang stranger ni hanyalah dekat kedai makan. Tanya minta order apa bagai tadi. Itu semua membawa pada hari ni bila aku ada perniagaan sendiri. Aku ada bisnes buku. Kita buat agensi nama angka. Kemudian aku bagi talk. Ini semua nak kena cakap dengan orang. Bayangkan hari ni, sekarang ni, pada saat ni, aku sedang bercakap depan kamera seorang-seorang. 2 kamera depan muka aku, Kausa dekat rumah dia dan korang semua tak tahu dekat mana masing-masing. Tapi itu skill untuk bercakap ni, kemahiran ni kena dipupuk dari kecil dulu. So itu kemahiran dari segi bercakap, yang pertama. Yang kedua, kemahiran dari segi menulis. Banyakkan membaca. Ketika aku mula kerja, income tak berapa besar. Duit tak berapa nak banyak. Jadi salah satu cara untuk aku mengisi masa lapang dan dalam masa yang sama tak belanja banyak, iaitu banyakkan membaca. So aku ingat ni kira-kira macam zaman-zaman dapat voucher buku dulu kan. Kita beli buku dekat Big Bad Wolf, dekat Pesta Buku. Banyaklah buku-buku kewangan aku baca. Aku duk baca sampai satu point aku rasa nak ulas. Aku rasa macam benda yang dia cakap dia bagus. Ada tapi aku tak boleh buat macam ni. Aku kena buat macam ni. So dari situ sebenarnya melahirkan skill aku untuk menulis.
Dan sebelum buku ni keluar, buku 6 angka menjelang 25 ni keluar, aku ada 2 buku lain yang gagal. Aku adalah buku tahap. Aku pun dah tak ingat dah tajuk buku dia tak apa Buku tadi apa kan. Tak tahu Tapi buku ni. Buku apa apa dia? Buku apa Buku zaman-zaman kitab terfatak dulu lah. Aku pun dah tak tahu dah Oh. buku tu apa kan. Cerita cinta pun aku pernah cuba tulis dulu. Memang fail teruk lah. Tapi dekat situ sebenarnya aku belajar pengalaman tadi yang kita ada pengalaman kegagalan tu mengajar aku better fokus pada apa yang betul-betul aku minat. Forte aku iaitu kewangan. Dan alhamdulillah kemahiran tu datang dari pengalaman tadi. Pengalaman lah aku menulis dan tak apa menjadi tadi. Pengalaman tu datangnya dari perbuatan. Aku amalkan apa yang aku ada, ilmu yang aku dah belajar tadi. So alhamdulillah kemahiran menulis buku tahun 2015 ni masuk ke tahun ni 2023 selepas berapa 7-8 tahun buku ni masih terjual. Buku kedua pun dah keluar dan aku pun dah mula dibayar oleh agensi-agensi kerajaan untuk menulis artikel kewangan pada mereka. So ini salah satu cara untuk kita buat pendapatan tambahan iaitu tambah kemahiran dalam diri. Okay, aku faham dekat sini mungkin ada yang sedang bekerja makan gaji. Kau mungkin terfikir aku nak tambah kemahiran dekat luar mana tadi kan. So sebab itu aku kongsikan beberapa cara untuk kita tambah pendapatan. Pertamanya kerja part time. Kalau kau kerja dekat syarikat ataupun tempat kerja sekarang ni, malam petang just kerja je apa-apa. Terutamanya untuk yang masih muda lah. Masa ada, tenaga ada kan. Kerja kedai burger contohnya. Bantulah carilah orang-orang mana yang buat burger seorang-seorang tanya. Perlukan bantuan ke tidak. Sebab apa dekat situ kau akan belajar tentang kesabaran. Masak burger ni panas kot. So aku dulu sama-sama sekolah adalah kita masak-masak sana. So aku tak boleh nak berhadapan ataupun aku tak boleh nak handle masak burger tu sendiri sebab panas. Itu je. Tapi aku belajar untuk menguruskan tim aku untuk masak burger. Pada waktu inilah sekolah-sekolah menengah kan. So itu, at least kita belajar sesuatu selain daripada dapat duit tadi itu kemahiran yang kita boleh dapat. Keduanya, selain daripada kerja part time tadi, boleh juga tambah kemahiran dalam diri yang mana dekat tempat kerja kita bila ada masalah kita ada kemahiran untuk selesaikan. Sebagai contoh, ada satu projek yang sedang berlaku ataupun sedang berlangsung lah, sedang diadakan dekat office kita. Mungkin orang lain tak boleh nak selesaikan masalah ni. Kita banyak membaca, banyak tengok YouTube, banyak tengok video sana sini, kita belajar sedikit skill untuk selesaikan masalah tu. Bila kita boleh tawarkan perkhidmatan kita untuk selesaikan, buktikan yang kita boleh buat, next project minta gaji naik lah. Itu pun antara cara untuk kita tambah pendapatan kita. Ingat kita ni tak dibayar gaji, kita tak diambil bekerja hanya semata-mata sebab kita ada degree, sebab kita ada diploma. Sijil tu sebenarnya tak laku selagi mana kita tak buktikan ianya laku. Kita akan dibayar pada kemahiran. Kemahiran akan datang dari pengalaman. Pengalaman hanya akan dapat bila kita buat. Dan kita cuma boleh buat apa yang kita belajar ilmu tadi. Sebab itu pokok pangkalnya mula dengan ilmu. Sama ada buku ke, kau nak dengar podcast kita ke, kau nak baca buku Psychology of Money ke. Keep on tambah ilmu dalam diri, teruskan menambah ilmu, insya-Allah. Dekat situ kau akan nampak, ilmu ni berminat lah, aku berminat lah, jalan. Kalau aku boleh bagi 2 contoh yang menarik dalam konteks ilmu, minat akhirnya menjadi kemahiran. 2 orang. Pertama, Sofiang 96 yang duk buat video tu. Kan? Sampai ke Hollywood dia boleh buat video hanya datang dari minat pada usia 15 tahun nak edit video. So bila minat umur 15 tahun nak edit video, dia cari ilmu tu dekat YouTube, dia buat hari ni selepas dia 96 kan, sekarang 23, umur 27. Selepas 12 tahun pergi ke Hollywood, orang panggil dia untuk buat video. Bayangkan betapa besarnya peluang dia dengan kemahiran yang luar biasa tadi. Yang pertama. Nombor 2, of course, Khairul Aming. Dari umur 18, sama juga belajar buat video atas, bawah, kiri, kanan, tolak, terbalik tadi. Dan minat dia bukan kat tempat lain, dia minat buat video, tapi dalam forte masakan tersebut membantu untuk dia sampai ke tahap itu tadi. Okey? Bergema, alamak. Okey. Tak apa, bahagian aku dah habis dah. So mungkin Kausar juga boleh tambah poin-poin dari engkau untuk bercakap tentang konteks menambah pendapatan ni. Boleh. Okey, tak apa. Lepas ni kita prepare awal sikit lah Gori untuk settlekan technical ni kan. Aku pun tak faham. Banyak kali dah kita technical tapi aku pun tak tahu dia punya punca sebenar dia dekat mana tadi kan. Sebelum ni macam okey je kan? Tak apalah. Tak apa. From time to time kita improve lah. Okay, so ada beberapa perkara lah yang aku nak tambah on top of apa yang Gori dah sampaikan tadi. First adalah tentang mindset kita bila kita bekerja. Mindset dia kerja ni tak kisahlah. Kerja yang 9-6, kerja part time, kerja freelance.
kerja projek, any jobs lah. Ini satu mindset yang kita kena pegang. Aku tak ingat siapa yang sebut benda ni, tapi dia kata, if you don't earn or learn, what the hell are you doing? So bila kita kerja, kita sama ada kita belajar sesuatu ataupun kita dapat duit. Kalau dua-dua ni kita tak dapat, buat apa kita nak stay lagi? Memang better kita caw lah daripada tempat tersebut. So macam aku memang dulu masa kerja di bank and then beralih ke bidang penulisan pada masa tu, aku ambil gaji yang lebih rendah. Tapi aku tahu kenapa aku ambil gaji yang lebih rendah. Sebab pada masa tu aku nak belajar, aku nak learn. Yes, aku ada skill menulis pada ketika itu, tapi memang sangat-sangat orang kata amatur lah. So bila masuk dengan tim penulisan, dia ada ketua editor dia, aku boleh belajar dengan bos aku macam mana nak menulis dengan lebih baik. So benda-benda tu aku dah ready dari segi mindset. Aku memang masuk kerja ni untuk aku learn. And then aku beralih lagi daripada bidang penulisan, jam pula ke bidang marketing. Sama juga, gaji tak naik, tapi gaji kira lepas dalam bidang penulisan beberapa setahun lebih macam tu, gaji naik sikit, and then masuk bidang marketing, gaji dia lebih kurang lah, dia tak ada peningkatan yang terlalu tinggi. Sama juga, mindset aku adalah aku nak belajar. Sebab apa? Sebab daripada belajar ni, aku tahu satu hari nanti aku boleh jual kemahiran yang aku ada hasil daripada pembelajaran tu. Dan benda itulah yang aku dah berjaya jual pada hari ini. So basically, kalau kita ni just nak share lah, kalau ada sesiapa yang di luar sana nak belajar ataupun nak earn lah, tak kisahlah RM1,000, RM2,000, RM5,000 sebulan, benda tu memang possible. Tapi benda ni memang makan masa. Macam contoh sekarang memang main pendapatan utama aku memang daripada hasil servis marketing lah. Sama ada consulting ataupun aku tolong buatkan marketing sendiri. So basically dulu, at first kalau kita nak belajar skill tu, of course kita boleh pergi YouTube, ataupun pergi mana-mana course, kelas online. Ada banyak kan sifu-sifu yang ajar, baca buku. Tapi semua tu benda yang pertama kita buat. Benda yang kedua kita kena buat adalah kita perlu praktis, macam Gori kata tadi. Sebab kalau tanpa praktis, kita tak tahu apa yang kita buat tu menjadi atau tidak. Kita tak tahu apa yang kita buat tu betul atau salah. Kau ada baca satu buku, alamak, tak ada tak buku. Buku ni best juga. Buku ni, Talent Code, The Talent Code. Dia cerita macam mana, dia punya tajuk Greatness isn't born, it's grown. Maknanya orang-orang yang hebat ni, macam Gori cerita dia, Hairul Aming, Sofian, dia ni bukan talent. Orang akan cakap, oh bolehlah kau ada talent semua. Benda tu semua nak mencarut pula, tapi tak boleh kan. So benda tu semua bullshit lah kan. Tak boleh. Mana ada orang yang memang macam even Messi Messi orang selalu kata talent kan. Sebenarnya kalau kita tengok balik hidup Messi, cuba tengok berapa jam sehari dia training. Dia bukannya tiba-tiba pegang bola terus boleh pandai gelik-gelik kan. Tak, dia memang training setiap hari. Dalam buku ni dia cerita pasal kenapa Brazil boleh hasilkan begitu ramai star-star dalam dunia bola sepak kan. Ada Ronaldinho, ada Pele, sekarang ada Neymar, ada siapa yang kat MU tu, boleh kira star. Fred. Fred. Siapa yang baru masuk tu? Antonio pula. Anthony. So diorang ni kira star kan. Macam mana Brazil boleh hasilkan benda tu? So benda tu bukan sebab Brazil ni special, ada talent ke, bukan ada darah Brazil ni power, bukan. Benda tu ada sistem dia. Ada cara dia. Maknanya greatness ni ataupun talent ni bukan satu benda yang terhasil semalaman. Maknanya bukan lahir-lahir terus pandai. Bukan lahir-lahir terus pandai main lagu. Macam Ed Sheeran kalau kita tengok hampir setiap tahun dia berjaya hasilkan lagu yang hit lah, yang bukan box office, terma dalam lagu ni, tak ingatlah apa terma dia kan. Tapi macam box office tapi untuk lagu kan. Hit song. Hit song setiap tahun. So apa tips dia? Dia kata dia akan hasilkan 2 lagu setiap hari. Dia akan tulis. Buruk ke teruk macam mana, dia akan tetap hasilkan 2 lagu setiap hari. Dia bukannya talent. Memang kita dengar lagu sebab apa? Sebab hasil-hasil yang baik macam Sofian, Hairul, video-video yang baik ni adalah hasil kegagalan, beribu kegagalan yang dia orang dah lalui sebelum ini. Macam Gori, kau boleh tengok dia cakap hari ni lancar apa semua kan. Kau tak tengok dia cakap 10 tahun lepas macam mana, aku tak tahulah macam mana kan. Tapi mesti banyaknya status apa semua kan. Banyak gagap-gagap. Sama juga macam tulisan dia kata tadi. Dia pun dah tak nak ingat dah apa nama 2 buku dia. Teruknya tulisan yang dulu kan. Tapi buku yang hari ni dia boleh berbangga dengan hasil yang dia ada hari ni. So, bila kita nak belajar ataupun nak menjual kemahiran, first kita belajar,
And then yang kedua, kita perlu practice lah untuk kita develop skill tersebut. Dan nak practice ni, of course practice ni kalau boleh dekat real world lah, dekat dunia sebenar. Macam contoh, macam aku marketing kan, ataupun Gori pernah buat penulisan. At first, takkan ada orang nak bayar kita lah sebab kemahiran kita tu tak terbukti lagi. So apa kita boleh buat adalah sama ada kita buat projek mockup ataupun kita pergi offer service for free. Dia ada satu terma dia, bukan terma lah, Ryan Holiday kot cakap, work for free secara strategically. Pelat sikit lah English kan. Bekerja secara percuma, secara strategik. So macam Ryan Holiday adalah seorang penulis buku bestseller lah. Sekarang ni dia banyak tulis pasal stoic lah. Sebelum tu dia stoicism. Stoicism ni konsep yang best jugalah. Basically stoicism ni adalah konsep kita fokus kepada apa yang kita boleh kawal dan kita abaikan benda yang di luar kawalan kita. So sebelum dia tulis pasal stoicism, dia ada tulis pasal marketing, dia ada tulis pasal apa lagi, macam-macam lah lagi. Dia ada 2-3 topik lagi. Tapi forte dia hari ni adalah berkenaan stoicism, self-help. So dia cerita, dia belajar, dia intern tak silap. Dia intern secara percuma dengan Robert Greene. Kenal tak Robert Greene? Robert Greene yang tulis buku 48 Law of Power. So dia kerja secara percuma. Sebab apa? Sebab dia nak belajar macam mana Robert Greene boleh hasilkan buku yang hit, buku yang terjual berjuta-juta unit setiap tahun. 48 Law of Power ni buku yang sangat bagus lah. Aku sendiri tak baca habis pun, baca sikit je baru. Tapi buku tu bagus sebab buku tu dia ajar macam mana orang-orang yang berkuasa menggunakan kuasa dia untuk dapat apa yang dia nak. So dia belajarlah macam mana Robert Greene ni ambil nota, macam mana Robert Greene buat research dan dia gunakan skill tu untuk hasilkan buku dia sendiri. So at first memang kita kena kerja secara percuma. So adalah kalau mindset intern sebagai hamba ke apa kan, benda tu semua abaikan. Dia keyword dia adalah bekerja secara percuma secara strategik. Strategik maknanya kita bukan bekerja percuma, kita bukan buat kopi je. Nama tajuk apa? Tajuk buku kan? Tajuk buku tadi. Apa nama tajuk buku tadi? 48 Law of Power. Kalau itu buku Robert Greene lah. So kalau Ryan Holiday, dia tulis lebih kepada stoicism lah. Saya tak ingat nama buku dia. Dia adalah Daily Stoic. Ada beberapa buku lah, saya pun tak baca semua. Kalau buku pasal talent, ni buku dia, The Talent Code. Ni by Daniel Coyle. So kita bekerja secara percuma, secara strategik. Itu yang penting. Kita tahu kenapa kita bekerja secara percuma. So macam aku, bila first baru belajar skill marketing tu kan, of course lah nak kena test, nak kena eksperimen. Betul ke apa yang kita belajar ni? So aku offer dekat kawan-kawan yang ada business. Nak tak aku tolong buat marketing kau, tapi aku buat percuma je lah. Kalau okey kau bagi feedback. Kalau tak okey, macam mana? And then lama kelamaan, of course kalau kita buat kerja dengan baik dan kita belajar daripada kesilapan kita, dia buat silap ni penting. Kau nak belajar, kita ni nak belajar apa-apa kemahiran pun, mesti kena buat silap. Kalau kita tak buat silap, sebenarnya kita tak belajar pun. Mesti kena buat silap. Sebab daripada kesilapan tu kita belajar lah. So, at first memang kita akan banyak buat silap, sebab tu kita kerja for free. Kalau kerja berbayar tapi banyak buat silap, memang kena maki je lah kan. So kerja for free dulu. Kerja for free and then bila kita kesilapan kita dah kurang, orang pun dah mula nampak impact daripada servis kita tu, dia akan mula bayar kita. So daripada situ kita perlu kumpul portfolio. Hasil kerja kan, kita bekerja dengan orang A, bekerja dengan orang B, kita buat portfolio kita. And then barulah kita jual portfolio kita. Jual portfolio ni basically kita jual kemahiran kita lah. So macam aku sekarang memang kalau nak close client marketing tu, nak kata mudah sangat taklah, tapi boleh kata smooth lah. Berbanding awal-awal dulu, masa dulu aku ingatlah dulu aku present kan, aku belajar closing apa semua macam Gori lah, even Gori pun mungkin boleh share juga pengalaman dia closing takafulan. Awal-awal dulu mesti aku rasa jumpa 100 orang nak close satu pun susah. Tapi hari ni mungkin jumpa 10 orang dah boleh close satu. Skill tu kita akan improve day by day based on berapa banyak kita practice. Lagi banyak kita practice, lagi banyaklah kita lagi cepatlah kita boleh improve. So itu betul. Mungkin apa yang aku boleh kongsikan lah. Nak buat RM1,000, RM2,000, RM3,000, even RM10,000 pun sebulan dengan menjual kemahiran sahaja, memang sangat-sangat possible lah dalam dunia hari ini. Tak kisahlah apa jua kemahiran.
Aku ada tengok ada seorang ni buat servis. Dia buat servis content creator body. Basically apa masalah contohlah macam Gori ni kan. Dia nak banyak buat content tapi tak ada orang nak shootkan dia. So dia offer servis tu. Itu pun boleh buat duit. So banyak sangat benda yang kita boleh buat duit tanpa modal hari ni. Cumanya macam kena lalulah benda tadi. First belajar and then offer for free untuk dapatkan portfolio and then barulah kita boleh start menjual. Daripada situ bila kita dapat feedback yang bagus apa semua, kita boleh start tingkatkan harga apa semualah. Itu mungkin boleh cerita dalam podcast yang lain. Tapi itulah caranya untuk kita buat duit tanpa modal. Maknanya tanpa modal duit lah. Kita still ada modal masa dan modal tenaga. Itu idea. Benda yang modal idea. Benda yang pada aku paling mudah lah berbanding kau nak buka kedai ke, nak buka gerai ke, boleh juga, tak ada masalah. Tapi aku prefer dengan menjual kemahiran. Sebab kemahiran ni kita boleh pegang lama lah. Maknanya kemahiran ni sampai bila-bila. Selagi kita develop benda tu, selagi kita praktis, insyaAllah kemahiran tu akan still ada dengan kita. Maknanya selagi kita tambah baik kemahiran kita, up to date apa semua, insyaAllah kita akan kekal relevan. So mungkin itu apa yang aku boleh kongsi macam mana nak tingkatkan pendapatan. Tapi benda ni makan masa lah. So macam aku sendiri, aku dah start boleh jual marketing ni almost sampai dah lebih lah 5 angka pun. Ambil masa berapa lama dalam 2 tahun lebih lah nak capai that level. At first memang buat for free apa semua, tapi kita kena ada mindset tadi lah. If you don't, bila kita bekerja ni sama ada kita earn ataupun kita learn. Dua tu kena ada lah. So Gori, kita pun dah, aku rasa dah sejam Gori. Ada? Ujung? Ada sejam So mungkin kita boleh ke penutup lah. So boleh pass kalau nak bagi kata-kata penutup lah. Okay, so sebelum kita nak pergi ke ujung-ujung kesimpulan, so kita ada lebih kurang dalam 20 orang kawan-kawan kat sini. So sekali lagi lah apa aku ingatkan, kepada yang ada dalam live kita ni, apa yang kalian boleh buat, boleh sama-sama double tap like kita punya live ni. Kita ada Cikgu Azad baru masuk, kemudian kita ada ramai kawan-kawan baru masuk dalam live kita ni. Okay, kalian boleh like, kita sama-sama bantu naikkan like kita menjadi berapa? 11,000 like tahu boleh. Kita ada Cikgu Zabet. Salah baca nama. Kita ada Mawi AM tadi. Sebab apa? Bila kalian boleh like, kalian akan bantu menaikkan engagement dan boleh membantu lebih ramai lagi kawan-kawan untuk bersama dalam live kita insyaAllah. Okay. So ada satu perkara lah ataupun ada satu yang aku nak kongsikan bila ni tadi. Satu perkara yang aku nak sentuh bila kawasan sebut tentang learn and earn. Kan? Sama ada kita earn atau kita learn. Either we earn or we learn. Dia lebih kurang macam mana Nelson Mandela kata. Either I win or I learn. I never lose. Sama ada dapat ataupun belajar. Tak kalah. Sebab kalau kita tak dapat dan tak belajar, kita confirm kalah. Okay? If we neither learn nor we earn, then we will lose. Kalau tak dapat duit ataupun tak dapat ilmu, rugilah. Baik pindah ke tempat lain. So satu yang aku boleh ingat yang hari ni sangat-sangat membantu aku untuk menyusun sedikit jadual pekerjaan, jadual perjalanan. Pada tahun 2017, lepas aku habis kerja aku yang kedua dulu, aku berhenti kerja dan aku tak tahu nak buat apa. So apa yang aku buat adalah aku sambung buat Uber. Aku buat Uber selama 1 tahun, 2016-2017. Setahun buat Uber. Dengan menggunakan kereta yang aku ada tadi, bila aku kira-kira memang tak balik modal. Memang tak untung. Balik modal je. Dapat, katakanlah sehari dapat lebih kurang dalam 100-150 kan. Bayar duit minyak, bayar duit servis, apa semua, habis. Dan aku terfikir, apa guna aku buat benda ni? Kalau tak menguntungkan aku. Cuma hari ni, bila aku dah start buat bisnes, alhamdulillah hari ni aku dah travel lah. Khusus satu Semenanjung Malaysia, buat meeting kat sana sini, pergi tidur hotel sana sini. Banyaklah kena travel tadi. Satu perkara yang aku belajar dari Uber tadi adalah 2 benda. Nombor 1, belajar untuk tengok map. Bila kau bawa Uber dekat KL especially, tersalah sempang, rugi. Sebab kita bawa orang, betul? Dia ada bayar lah. Dulu kan sama-sama Uber ni bayar ikut payment kan. Satu perjalanan dia bayar dalam RM24, RM20 contohnya. So setiap perjalanan kita, kalau tersalah jalan ni rugi. So aku belajar untuk bawa kereta dekat bandar KL ni, betul-betul tengok map. Itu yang pertama. Dan hari ni bila aku kena travel satu Semenanjung Malaysia, kita boleh tengoklah Google Map. Okey, masuk sini tu. Okey, salah sempang. Sana sini tadi kan. So itu satu benda yang sangat-sangat aku belajar dari buat Uber tu lah. Yang keduanya adalah tentang menguruskan kos perjalanan. Sebab sekarang ni aku bisnes sendiri, betul. Bila kita bisnes sendiri, walaupun aku travel seluruh Semenanjung Malaysia ni untuk buat meeting, aku tak boleh claim dengan siapa-siapa. Sebab dia bisnes sendiri.
Jadi aku nak tidur dekat mana, aku nak makan dekat mana, nak travel ke pukul berapa, jam apa semua, lalu tol ke tidak. Semua tu adalah kos diri sendiri. Oh, double pula dah suara Okey, okey, okey. Sekejap, aku Sorry. jauhkan sikit. Okey, kita Ni. usahakan untuk tak double suara Okey. So bila kos semua sendiri, aku kena suara double lah. Alamak, macam mana ni? Macam mana nak uruskan masalah kita ni kan? So testing. Adakah suara masih double kat sini? Okey, kita nak tengok adakah suara masih double. Rasa macam okey dah. Kalau tengok dekat saya punya video lah kan. Cuba komen, adakah suara okey, alhamdulillah dah okey lah. So nampak maksudnya aku kena jauh sikit lah. Dah ujung-ujung jalan je. Okey, fine. So tadi dua perkara yang aku belajar dari buat Uber. Nombor satu, belajar untuk tengok map. Kena belajar lah supaya tidak sesat. Dan nombor duanya, belajar untuk uruskan kos perjalanan. Pada ketika aku buat Uber umur 27 dulu kan, memang nampak tak ada untung langsung. Sekadar cover kos makan sehari, bayar duit minyak, bayar duit kereta, itu je habis kat situ. Tapi sekarang bila dah buat bisnes, setiap perjalanan tu kena ambil kira. Ambil kira berapa tempoh jalannya, kalau pergi satu tempat tu berapa meeting yang aku ada tadi. So walaupun pada waktu tu aku tak earn banyak, pada usia 27 tadi aku tak earn banyak, tapi alhamdulillah aku learn yang banyak. Yang mana ilmu tersebut membawa kepada satu kemahiran, dan hari ini kemahiran tu membantu untuk aku buat duit. So sebab itulah, siapa yang sedang buat apa-apa pun yang kalian sedang buat pada hari ini, mungkin ada yang sedang belajar masaknya, mungkin ada yang sedang belajar menjahit ke, mungkin ada yang baru-baru nak buat takaful kan, tengah baru nak berjinak-jinak, nak buat marketing ke, nak buat bisnes ke, baru nak start kerja, intern apa sebagainya tadi. Jangan gelabah, jangan risau kalau tak dapat payment yang terlalu besar lagi. Of course, betul. Bila kita mula ni cukup sekadar dengan cover kehidupan seharian pun tak apa. Yang penting learn something. Kalau tak belajar tu yang paling rugi tadi Learn, insyaAllah. Ini yang akan menjadi ilmu kita. Yang mana ilmu ni kita kena praktikkan sehabis baik. Amalkan macam mana Kausar cakap tadi. Dari amalan ni dia akan jadi pengalaman satu hari nanti. Macam pengalaman aku kan, bawa Uber tu. Dia memang tak best. Aku pernah sampai kena copet. Aku dah bawa kereta, dia pula boleh curi barang aku. Sedih tak sedih kan. Tapi itulah pengalaman tadi. Belajar, dan alhamdulillah hari ini dia menjadi kemahiran, lebih berstruktur lah cara untuk kita buat bisnes ni, insyaAllah. Okay? So yang mana yang sedang menempuhi, yang sedang merempuh dugaan-dugaan dalam hidup, aku doakan semoga semuanya baik-baik saja, insyaAllah. Tuhan permudahkan segala urusan kita, dan Tuhan melorongkan jalan kita, insyaAllah satu hari nanti boleh jadi bangsa dan mangsa, insyaAllah. Okay? Alright, sekian dari aku. Mungkin kau sebagai penutup dan boleh tutup kita punya podcast untuk hari ini, insyaAllah. Alright, okay. So sebagai penutup, sama juga kepada yang tengah struggling lah. Satu benda yang kita kena ingat, hidup ni adalah kitaran lah. Kita tidak sentiasa di bawah dan kita tidak sentiasa di atas. Tugas kita memang hanya untuk berusaha, berdoa dan bertawakal. Selebihnya memang kita berserah kepada Tuhan lah. Cumanya ada satu benda yang nak tambah lah untuk membina kemahiran ni. So, dia ada satu kalau kita tengoklah kat media sosial kan, kalau orang dulu-dulu belajar engineering, tapi sekarang orang suruh belajar coding apa semua, tapi 10 tahun akan datang sama juga akan ada skill baru yang mana akan menjadikan coding mungkin tak relevan, tak sure, tapi dia akan berlaku benda yang sama. Akan ada shift of skill, tapi akan ada beberapa skill yang kekal relevan sepanjang zaman. Benda ni yang kita kena fokus untuk kita nurture, untuk kita develop. Basically apa skill tu? Skill berkomunikasi. Maknanya bila kita bekerja, kita mesti, tak kisahlah kita kerja dekat industri mana sekalipun, kita perlu berkomunikasi dengan baik. Sebab kalau kita gagal berkomunikasi, banyak benda yang kita tak boleh capai lah. Storytelling. Storytelling. Even kerja kita tu mungkin bos kita tak nampak, orang lain tak nampak. Itu benda yang kita perlu buat lah. Macam ada bos akulah dulu, kita nama dia Afif kan, dia cerita pasal macam mana dia selalu tolong bos dia buatkan report je. Buatkan report, lepas tu emailkan. Benda tu very simple. Tapi daripada situ dia belajar komunikasi, dan daripada situ hampir ramai orang dalam company tu kenal dia. Dan apa impact bila ramai orang kenal dia? Bila dia nak minta tolong apa-apa, memang sangat-sangat mudah. Sebab dia dah banyak tolong orang lain dulu. Dia dah banyak communicate dengan orang lain. So skill komunikasi adalah skill yang orang kata kekal relevan sepanjang zaman. Sekejap, nak share satu buku. Ini wajib baca. Ni skill orang politik ni. Bantu semua orang. Nanti bila nak minta bantuan, ramai orang akan bantu. Standard yes, betul. Memang macam orang politik lah. Ada
Yelah, kira office politik lah. Ada orang panggil benda ni berpolitik. Betul, politik tu ada, tapi ada politik yang baik. Ada politik yang, yelah, politik yang tak baik kita tak nak lah. Sekadar menjilat apa semua tu tidak. Tapi kalau kita communicate, sebab kerja ni memang perlu ditunjuk. Memang perlu tunjuk kat bos kita, okay, ini kerja yang saya buat bos. Tapi betul lah kita buat kerja tu, janganlah kita ambil kerja orang lain, okay, ini kerja yang saya buat, itu tak betul lah. So memang perlu communicate, sebab kalau tidak, bos kita pun tak tahu. Ini adalah skill, dia ada skill dalam bekerja ni, dalam komunikasi lah. Ni simple lah kalau kita nak bincangkan, panjang pula podcast ni nanti. So dia ada skill managing up, dia ada skill managing down. Managing down basically kita menguruskan tim. Tapi managing up ni jarang orang sebut. Managing up macam mana kita nak manage bos kita. Biasa orang dengar bos manage staff. Tapi kita pun kena belajar macam mana nak manage bos. Kita tak boleh expect bos kita nampak semua kerja kita. Sebab bukan kita seorang je staff dia. Kecuali kita je lah seorang staff dia. Mungkin dia akan nampak semua. Tapi dia ada banyak lagi staff lain. Dia ada banyak lagi perkara lain. Sebab tu penting untuk kita bagi tahu dia update apa semua tu. Bukannya kita nak menjilat ke apa. Tapi memang kalau kau lah, kau mungkin dah ada pengalaman menjadi leader kan. Aku pernah menjadi manager apa semua. Kalau orang bawah tak bagi tahu, memang kebanyakan masa kita tak aware, betul apa yang diorang buat. So bukannya diorang nak jilat ke apa, tapi memang kita perlu bagi tahu. So ini salah satu skill managing up. Banyak lagi skill lah cara untuk managing up ni. Macam mana kita nak communicate dengan bos. Tapi apa-apa pun baca buku ni. How to Win Friends and Influence People. Nampak? Macam mana nak mempengaruhi, macam mana nak memenangi kawan dan mempengaruhi kawan. Buku ni sangat bagus dan buku ni diterbitkan tahun 19 berapa 30 lebih tak silap aku. Sekejap. First edition 1936. Dan buku ni kekal bestseller sampai hari ni. Memang maknanya ilmu yang ada dalam buku ni kekal relevan sampai hari ni dan mungkin 100 tahun lagi. Itu satu, skill komunikasi. Yang kedua adalah skill menulis. Walaupun macam ada orang buat skill menulis, dia menjual buku, dia menjual servis penulisan, tapi skill menulis ni adalah skill yang akan kekal relevan aku rasa sepanjang zaman lah mungkin. Sekarang kita dah ada video ke, dah ada apa ke, still orang pakai penulisan, betul? Nak tulis, nak buat video yang bagus, perlu hasilkan skrip yang bagus dahulu. Sebab apa? Sebab skill menulis, dia membantu kita berfikir. Kalau kita, basically, kita bercakap ni senang tau. Tapi bila kita menulis, susah. Kita nak tahu kita faham sesuatu, kita kena tulis. Sebab apa? Sebab kita kena hantar email kat bos kita, kita mungkin kena hantar WhatsApp kat bos kita. Kalau kita tak mampu menulis dengan baik, mungkin message kita tak sampai semua. So skill menulis sangat-sangat penting lah. Orang yang ada skill komunikasi, skill menulis yang baik, dia boleh pergi jauh. Sebab kalau kemahiran yang lain ni, maknanya contohlah marketing, apa lagi, kemahiran lain, coding, benda tu saja tak cukup. Boleh buat duit, tapi kalau nak pergi jauh, kita fokus dekat skill-skill yang tak dimakan zaman ni. Carilah lagi apa skill lain lagi, skill managing team, skill menguruskan team, skill menguruskan kerja. Benda-benda tu yang kita perlu fokus lah, yang kita perlu develop lebih lagi berbanding skill-skill yang lain lah, skill-skill yang apa, macam marketing, coding dan sebagainya, fotografi ke. Sebab aku dah tengok lah macam contoh dalam aku dalam bidang marketing sendiri, apa beza marketer yang boleh buat kerja dan marketer yang boleh buat kerja tapi dia boleh present, dia boleh bercakap, dia communicate bagus, memang dia boleh pergi jauh. Dia boleh hidup sendiri, dia tak perlu kerja dengan company, dia nak kerja dengan company boleh. Basically banyak benda yang dia boleh buat. Potensi dia sangat besar. Macam mana introvert nak build up skill komunikasi. Alright, ini boleh cari dekat Twitter, ada thread daripada Bukhari Ramli. Dia ceritakan introvert ni basically adalah satu terma yang kita setkan untuk diri kita. Maksudnya kita yang meletakkan alasan introvert untuk tidak boleh berkomunikasi. Sebab kebanyakan business leader, sifu-sifu yang kita tengok yang banyak bagi ceramah, yang banyak bercakap, kebanyakannya introvert. Kita yang meletakkan benda tu sebagai alasan, aku tak boleh communicate sebab aku introvert. Sebab introvert ni tak adalah macam mana? Dia bukan macam depression. Doktor ada doktor cakap, okay kau ni depression. Itu mungkin perlu dirawat apa semua. Dia lebih kepada personality apa semua. So benda tu tidak sepatutnya menghalang lah untuk kita berkomunikasi dengan baik apa semua. So boleh carilah Bukhari Ramli, search keyword introvert. Dia huraikan lebih lanjut lah dan lebih baik lah dia huraikan. So mungkin ada perkara lain tengok Okay, last. Mungkin aku tambah sikit kot. Boleh.
Tadi kalau saya cakap pasal skill komunikasi, skill menulis, skill fotografi, sekali lagi lah aku nak highlight semuanya adalah balik pada storytelling. Even skill managing up kan, manage boss kita. Bayangkan dengan komunikasi bila kita boleh cerita, kita boleh storytell sesuatu dengan baik. Engkau orang sejam duduk dalam live ni. Sebab apa? Sebab dengar kita orang bercerita. Kalau kita orang persembahkan data satu, bosan juga kan. Balik dah semua tadi. Menulis sama juga. Bila kita menulis, kita nak menceritakan sesuatu kisah. Dia ada perjalanan cerita tu. Even fotografi, satu gambar yang sangat cantik adalah tentang memberi cerita. Tangkap gambar sepasang suami isteri baru kahwin. Dia ada storytelling dalam cerita tadi kan. Senyum, menangis, duka, luka, sengsara, lara semua. Dalam satu gambar tadi kan. A picture tells 1,000 words tadi. Storytelling tadi Dan cakap pasal storytelling juga, balik pada cerita introvert tadi. Aku orang yang gagap. Dari kecil, aku tak boleh bercakap kalau aku tak menangis. Gagap. Orang gagap ni, dia nak keluar perkataan, dia sampai tahap yang gemuruh dan nangis. Aku nangis masa sekolah. Cikgu tanya nak suruh jawab. Aku tahu jawapan dekat papan hitam tu, tapi tak boleh nak cakap sebab gagap. So ada seorang cikgu dia beritahu, tak apa, awak bisik kat saya pun tak apa. Dia yang penting keluar je dari mulut kan. Sikit. So aku dapat atasi benda tu dengan cara buat je. So suka tak suka, kita ni takut sebab kita takut buat salah. Kita takut kita cakap, orang lain akan tengok kita. So untuk orang introvert nombor satu yang kita betul-betul boleh bercakap dan tak nak rasa kena judge, cakap depan cermin. Ini memang satu cabaran yang sangat sukar. Kalau takut nak cakap depan cermin, cakap depan kamera. Kau buka je lah video kamera kau ni, kau tekan rekod, kau cakap. Tak ada orang tengok, melainkan kita diri sendiri je. Kalau itu pun kita tak mampu, tak ada orang boleh bantu kita. So suka ke tak suka, kita kena buat saja. Tak apalah, ambil lah masa beberapa tempoh sekalipun. Aku ambil masa rasanya dalam setahun kot. Betul-betul nak boleh. Amin ingat kau sah, kita 2019, 2018 kan. Duduk depan kamera dekat Patriots, entah apa benda video kita buat masa tu. Tapi siapa sangka hari ni kita orang boleh buat podcast. Boleh bercakap, boleh buat live apa semua dekat TikTok, dekat IG. Alhamdulillah cantik. Semua yang datang dari belajar yang dulu pakai baju entah apa-apa masing-masing pergi office dulu kan. So ini, buat satu persatu insyaAllah akan sampailah kemahiran tu nanti. Okay? So dari aku dah rasa dah habis lah, tak nak lama-lama saya. Memanglah storytelling bagus juga, tapi kita pun dah lewat malam ni, so pagi semua tak bangun subuh pula kan. Tak elok juga lewat-lewat sangat tidur tadi. Okay? Alright, kau Sam, penutup. Alright. Okay. So aku rasa tak perlu kata-kata penutup pun. Just nak berterima kasih lah, terutamanya yang join daripada awal sampailah habis sesi ni. So untuk yang terlepas, mungkin terlepas part-part awal, kita ada upload juga podcast ni di YouTube. Di YouTube Financial Gori. Boleh search je Financial Gori punya YouTube. Ada kita upload podcast dia di dalam tu. So boleh tonton. Dan insyaAllah mungkin di masa depan kita akan upload dalam bentuk MP3 di Spotify pula. So rasanya terima kasih kepada semua yang join. Terima kasih Dolly, Mr. Luma, siapa lagi. Macam mana kau tengok orang yang join Gori? Macam mana aku punya phone satu kena habis bateri lah. Aku baca lah nama yang masuk dalam ni. Okay, Bam Bimbong, Syafiq Darwish, Mr. Bani, semua korang graduan ada, Amin Noridan, Valentina, Azhar, Iman Fidaus. So thank you lah semua yang join pada malam ini, yang join dari awal, yang mungkin join lewat sikit. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi mendengar lah celoteh kami berdua, dan yang pada komen apa semua, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa dalam episod yang lain. Gori kata dia busy sikit 2 minggu. So mungkin lepas 2 minggu ni baru kita akan ada episod yang baru lah. Alright. So terima kasih. Itu sahaja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita habis kat mana dulu ni?